نستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين والمخلصين ومن عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ikhwani wa akhwati yang dikasihi Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk menyempurnakan agenda kita pada hari ini, saya ganti pada tuan syekh kita yang mana ada keuzuran, maka dengan terdadaklah kita mari mengisikan isi-isi yang bersangkut paut dengan apa yang kita telah ambil dulu, iaitu sebagaimana kita telah maklum bahawa di antara sebagaimana yang kita telah maklum bahawa ilmu-ilmu yang kita telah pelajari iaitu yang sabit daripada Nabi SAW atau yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran dia lah, taraktu fikum amrayni ma tamassaktum bihima lan tadillu abada. Dua unsur utama, dua asas yang utama dalam nak bawa agama Allah Ta'ala supaya dapat petunjuk dan supaya dapat hidayah, supaya terpimpin, itu ialah daripada dua perkara yang telah bersakau oleh Nabi kita SAW. Kalau begitu pun, dalam hal yang sebut Allah Ta'ala Quran, ada banyak isi-isi kandungan dia, dan begitu juga apa yang disebut oleh hadis Nabi SAW, banyak isi-isi kandungan dia. Termasuk hukum yang bersangkut paut dengan apa yang hukum hakam, dan termasuk cerita-cerita, dan termasuk orang panggil akidah, dan termasuknya akhlak. Tapi apabila kita tengok kepada sudut-sudut yang disebut dalam Quran, tidak panggil tipu-tipu mari tak berapa sudut sahaja. Wa'ima mengenai akidah, wa'ima mengenai yang bersangkut dengan hukum hakam, wa'ima yang bersangkut dengan akhlak, atau sifat-sifat yang keji atau sifat-sifat yang terpuji. Dan lain-lain lagi, termasuk dalam sifat-sifat terpuji itu sama ada di bidang mana-mana pun dia ada. Bidang ekonomi ke, bidang jual beli ke, bidang apa sahaja dia ada. Maka di antara perkara yang perlu pada kita tahu sebagai tutup teh daripada Nabi SAW, katanya talabul ilmi faridatun. Cari ilmu adalah suatu perkara yang fardu. Fardu ni maknanya ma yusabu ala fa'ilihi. Orang yang buat maka dia akan dapat pahala. Lepas tu wa yu'aqabu ala tarikihi, dan diseksa orang yang tinggalkan dia. Tapi semua dibuat dapat pahala, dan semua ditinggal akan dapat pahala. Sesungguhnya terhenti kepada wa ma umiru illa liya'budullah. Tidak aku perintah dalam laksana amal ibadat hamba buat, sama ada semaya, sama ada puasa, sama ada zakat, sama ada sedekah, semua itu adalah umiru illa lillah, kerana turut perintah Allah Ta'ala, kerana ikhlaskan kepada Allah Ta'ala, kerana buat kerana dia. Begitu juga apa yang kita tinggal, benda yang tak molek itu adalah kita niat kerana dia juga. Bukan kita tu tinggal kerana tak berahi, atau bukan kita tinggal tu kerana rasa tak biasa, dan bukan kita tinggal kerana rasa tua, semua tak dapat pahala. Jadi nak ayat kata fardu ni ialah kita laksana perintah Allah Ta'ala, maka kita niat. Wa ma umiru, tidak diperintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sesuatu amalan. Wa ma umiru illa liya'budullah, kecuali kerana nak ibadat, kerana nak ubudiyah, kerana nak
turut perintah Allah Taala. Jadi umiru tu sama ada orang panggil sebelah balik kena buat, umiru juga. Dan umiru iaitu disuruh juga, yang sebelah balik tinggal. Nah, umiru juga, disuruh juga. Disuruh hak betul hak wajib dan disuruh betul hak sunat. Dan disuruh juga tinggal betul hak yang halal dan betul yang makruh. Dan tinggal satu lagi panggil yang harus, hukum taklifi. Semua itu terhenti kepada niat belaka. Nah, hak benda yang wajib pun kena niat dah boleh pahala. Benda yang sunat pun kena niat dah boleh pahala. Dan benda halal pun tinggal pun kena niat juga. Dan makruh pun kena niat juga. Dan begitu juga harus. Nah, kita nampak atau makan harus, tidur harus. Tetapi nak dapat pahala kena niat juga terhadap apa yang kita buat atau terhadap yang apa yang kita tinggal itu. Nah, kita tidur apa harus tidur, tak tidur boleh, tak nak tidur boleh. Tapi kalau tak niat maka rugi, tidak boleh pahala. Sebab tu hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala bila tidur malam dia boleh kebajikan sebab dia tu umiru. Yang buat tu kerana lillah, kerana ingat menututi keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang kita cari ilmu ni begitu juga, iaitu kita niat supaya menjauhkan diri kita dari sifat kejahilan dan supaya kita itu boleh beramal dengan apa yang kita tahu. Nah, kalau kita tahu dah tu kena royak. Tu sifat ilmu lah. Innal ladzina amanu wa amilu solihat wa tawasau. Bahawa kita boleh amilu pada diri kita dengan sebab kita hilang kejahilan dah, kita boleh buat amal, lepas tu buat amal molek, lepas tu kita kena wa tawasau, kena royak kepada manusia-manusia yang lain supaya masuk tutup teh panggil sebagai tutup ilmu itu tak panggil dalam diri kita saja, kena sebar pada orang lain. Sebar pada orang lain. Ini noyak sini kata di antara ilmu-ilmu yang perlu pada kita tahu dalam hidup harian kita tu, dalam bahasa orang tua dia kata ilmu 3 serangkai. Nah, dalam bahasa orang tua dia kata man tafaqqaha. Nah, siapa yang bertafakuh. Supaya masuk dalam hadis Nabi lah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang menghendaki oleh Allah Taala akan kebaikan. Kalau nak Allah Taala nak beri kebaikan, kalau nak kebaikan pada seorang itu tak kira banyak sikit, antara alamat dia nya Nabi riwayat kata yufaqih, hidup harian dia dan hidup masa-masa dia supaya nak faham akan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah kita duduk dalam medan tu dah ni. Nah, mari duk usaha panggil jauh dan dekat untuk nak cari akan tafakuh fid din Allah Taala. Maka di antara tafakuh fid din Allah Subhanahu Wa Taala tu iaitu masuknya ilmu yang bersangkut paut dengan fiqh dalam istilah hak kita duk dalam ni. Nah, adanya dalam istilah kita namanya ilmu yang bersangkut paut dengan akidah. Nah, dan yang keduanya ilmu yang bersangkut paut dengan hukum hakam fiqh, yang mana Allah Taala royak dalam Quran dia, yang mana Nabi royak dalam hadis dia, yang bersangkut paut dengan perbuatan mukallaf ni, yang tutup biasanya hak wajib dan sunat dan haram ini adalah melalui perintah-perintah daripada Quran, melalui perintah-perintah daripada hadis Nabi SAW, termasuknya fiqh. Maka fiqh kita royak dah dulu, kita kata adanya fiqh betul panggil alaqah Tuhan dengan hamba. Nah, ada alaqah hamba dengan hamba sama hamba. Jadi ilmu fiqh yang bersangkut dengan hubungi Allah Taala dengan makhluk ni, hubung makhluk dengan Allah Taala ni orang panggil di sudut ibadat. Di sudut ibadat, iaitu kita semaya, puasa, ubudiyah kita, sembah kita dan puja kita kepada orang yang menjadikan kita. Itu tugas. Nah, lepas tu bohak fiqh tu juga selain pada kita ada hubungi dengan panggil Allah Subhanahu Wa Taala, selalu ada hubungi ibadat kita atau fiqh kita hubungi dengan makhluk. Jadi kita dengan makhluk. Nah, seperti kita kata hubungi jual beli, hubungi nikah kahwin, hubungi panggil ada bunuh membunuh. Tu dalam fiqh dia bagi. Di sudut ni ibadat. Wajib kita mempelajari dalam hidup harian kita supaya nak buat ibadat betul. Tu kalau kita dok mengaji, hari demi hari bangsa ialah dah tu. Jadi kita nak ibadat dengan Allah Taala dengan betul sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua hubungi hamba ni dengan sama hamba. Hubungi dengan sama hamba ni kalau istilah ulama fiqh ya tak mari dah ada dengan pembahagian.
Kalau setengah mazhab ya bila kata fiqh ni ada dua. Satunya fiqh sakut dengan ibadat, yang kedua sakut dengan alaqah manusia dengan manusia. Nah, muamalat tu masuk belaka. Nah, muamalat yang bersakut dengan harta, muamalat yang bersakut dengan manusia sama manusia, dan muamalat bersakut dengan bunuh-membunuh. Dan setengah mazhab bagi dua. Satunya fiqh ibadat, yang kedua fiqh muamalat. Fiqh muamalat hubungi hamba dengan hamba. Tapi setengah mazhab ni bagi kepada pak selalu dah. Bagi pada pak. Nah, kalau lah sakut dengan ibadat ni, hak sakut hamba dengan hamba bila ibadat. Nah, puasa, sembahyang, zakat, haji ni sakut ibadat. Kalau sakut dengan hamba langsung. Kalau lah sakut dengan hamba juga, tapi dia sakut dengan harta. Sakut dengan harta. Sakut harta ni iaitu masuk dengan jual beli lah. Jual beli, gadang, sewa, pinjam, nah, jual lah. Nah, rahnu, banyaklah ghasbu, dan banyak lagi. Nah, benda-benda yang sakut dengan harta. Nah, kita nak bincang ini sakut dengan harta dah. Yang tiganya, nah, hubungi hamba dengan hamba tapi sakut dengan besing hubungi perkelahian. Nah, nikah, kahwin, orang dah bahasa fiqh dia panggil fiqh muamalat, bukan nah, ada hubungan harta. Fiqh ni panggil fiqh zawat. Perkahwin ni panggil munakahat, yang bersakut dengan nikah kahwin. Tolak, cerai, dan yang keempatnya, nah, tolak, cerai, edah, lepas tu gapo dia khalaq, lepas tu nafkah tu panggil sakut dengan hubungi nikah kahwin. Dan ada di sana, nah, bersakut dengan manusia tapi bersakut dengan buat panggil benda-benda yang bahaya pada jiwa orang lain. Bahaya pada jiwa orang lain, iaitu masuknya bunuh-membunuh, masuknya curi, masuknya zina, masuknya nyamuk, nah, masuknya minum arak, masuknya tuduh orang. Hal ni panggil fiqhul jinayat. Dalam bahasa fiqh panggil ada 4 robok. Nah, 4 robok ni mana bagi 4. Fiqh ni bagi 4. Satunya ibadat, yang keduanya muamalat, yang tiga tu munakahat, yang keempat jinayah. Nah, yang keempat jinayah. Orang dok ngaji fiqh Mahathir Halal ni yang ngaji lagu tu. Nah, hal ni fiqh ibadat. Satu laksub, satu muqarrar. Hal ni fiqh muamalat, satu muqarrar, dan yang kedua fiqh zawat atau fiqh munakahat, satu, dan yang tiga, yang keempatnya fiqh jinayat, satu. Jadi 4 semua. Jadi habis muqarrar ni, maka habislah halal betul panggil ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang wajib dipelajari oleh semua pelajar. Jadi begitu juga kalau kita dok ngaji ni golek ke, kita dok tekan amat ibadat lah. Ibadat sembahyang, puasa, zakat, haji, tapi muamalat ni kita tak ada tekan mana. Tapi kita dok buat kerja sama. Sebab tu kerja sama tu lah. Ada imam Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, dia pernah wasiat, dia kata. Nah, dia pernah wasiat dalam kata-kata dia kata, sesungguhnya, nah, sesiapa yang apabila dia tu nak bermuamalat dengan harta, kalau dia bermuamalat harta, iaitu siapa yang tak pandai dalam hukum agama yang berkaitan dengan muamalat, sakut dengan jual beli, reba, nah, gada, sewa ni, maka dia tidak boleh bernego dalam pasar kami. Mu tak sama lagi duk nego, maksud duk jual, maksud duk panggil bagi duk jual belilah, daripada kerana apabila para penego tidak tahu hukum hakam agama, maka mereka pasti terjatuh dalam sistem reba, sama ada mereka sedar atau tak sedar. Jadi tujuannya tak sewi jatuh dalam hukum reba, sebab sikit sangat reba dengan tak reba ni adalah jual beli sikit sangat, sikit untuk akad tu. Nah, apabila tak tahu maka jadi reba. Sebab tu dia kata kalau tak tahu kamu jangan bermuamalat. Tapi dalam waktu yang sama tu, kita selalu tu, jadi kita kena berjual beli. Setengah orang tu dia kata tak ada penting mana kita ngaji sakut muamalat ni. Nah, terutama orang Tino. Nah, kadang-kadang tak ada perlu mana. Kalau kita tengok perkataan hak yang kata tak perlu mana tu, sungguhnya tak betul. Kerana hidup hari kita ni tak ada kata lepas pada jual beli. Tambah dunia lah ni orang Tino lebih daripada orang Jawa lagi beli. Nah, kita hidup tak kereta remo duk beli dia. Jadi tapi dia tak tahu. Maka dia beli terus hati dia. Nak beli emas pun tak kena cara beli emas. Jadi satu hal reba, dan jual beli biasa orang panggil
duk main network marketing kalau ni. Nah, jual ni kadang-kadang bawa kepada reba tak tersedar. Lepas tu duit tu makin lama dah. Nah, duit makin lama dah kalau jeng, baru tahu kat reba, sebelum dah jeng tak tahu reba ni. Sebab apa? Sebab kita masuk dulu tak tanya akan orang yang tahu tentang bidang-bidang tersebut. Maknanya kita nak buat satu perkara dalam muamalat, jangan kita kena dulu. Kena rebah dulu atau jatuh dulu, barulah kita bakap-bakap mari nak tanya orang yang tahu. Kita belum nak masuk kita tahu dulu. Jangan belum ada nak masuk kita tak tahu, tu pun kata masuk tu baru dulu baru kita tahu. Baru nak tahu. Tu panggil satu perkara yang salah lah. Apa yang salah? Kita beringat. Dan perkara bukan sekali dah, acak kali. Sebab tu kita bakap-bakap mari tengok lagu mana. Hak kata al halalu bayyinun. Hak halal tu jelas. Wal haram bayyinun, mana hak haram tu jelas. Wa bainahu umurun mustabihat. Perkara hak tak cerak tu adalah masuk dalam syubhat. Nah, siapa dok mutar ke syubhat, maka jatuh dalam syubhat tu, jatuh dalam haram. Nah, sebagaimana kambing buduk mutar, makan tepi-tepi carok, makan tepi-tepi sungai. Nah, dia gelondong ni. Kerana dia dekat lah. Begitu juga manusia, kalau tak jelas mana, semoleknya kita tu hindar dulu. Tanya orang-orang yang tahu supaya jadi dia jelas. Nah, alhamdulillah, tu benda-benda yang kita patut. Hari ni saya nak masuk sikit sakut dengan panggil hukum jual beli. Fiqh muamalat ni fiqh yang bersangkut paut dengan harta. Nah, panggil bahasa Arab kata fiqhul ta'amul bil mal. Fiqh yang bersangkut paut dengan harta. Lepas tu apabila orang tu berta'amul dengan harta, tasarruf dengan harta, kena duk belanja, kena duk kira, kena duk nego, kena duk guna, maka orang panggil hak tu fiqh muamalat. Jadi gapo dia? Nah, fiqh kita tahu dah. Nah, lepas tu gapo dia muamalat? Muamalat mana? Yang tukar gimari bersangkut dengan harta. Gapo dia harta tu? Harta ni ialah hak kita nak kira dengan dia, mana suatu yang tenuk. Nah, la yusammalu malan illa lahu main. Tak namakan harta, melainkan seseorang tu cenderung hati dia bahawa tengok pak tu wasanno. Nah, tapi yumkinu al-intifa'u bihi. Boleh kita munafaat dengan dia. Kalau benda tu tak boleh kita munafaat dengan dia, mana tak halal kita munafaat dia, walaupun kita harta, maka tidak nama harta di sisi syarak. Mana ada nilai di sisi syarak. Kalau tak ada nilai di sisi syarak, maka tak nama harta. Termasuk apa? Kereta, air, lembu, itik semua tu dikirakan benda yang nilai di sisi syarak. Tapi kalau benda tak ada nilai di sisi syarak, walaupun kita kata boleh guna, termasuk alat-alat hak haram lah. Termasuknya arak, termasuk babi, walaupun benda tu dikirakan manusia hak nak tu, ia wasa nak lah, tapi di sisi syarak tak ada dikira. Itu bukan harta dak. Wa yumkin dikharu, boleh nak taruh. Nah, boleh kita nak guna harus fi waqti al-ikhtiyar was-sa'ah, pada waktu yang pilihan. Nah, tidak waktu darurah. Waktu pilihan ni kita nak makan, kita nak minum, apa halal, maka dia kata harta. Sebab apa boleh kita kata itu? Kalau kita kata supaya babi, nah, babi boleh makan halal. Nah, tapi bukan waktu panggil waktu biasa, waktu darurah boleh makan. Apa tak? Nah, kalau tu tak nama harta ni, kata dia ada nilai, boleh kita nak makan, boleh kita nak munafaat dengan dia. Apabila kita tu habis-habis makan ni dah, maka kita boleh ambil benda tu buat guna, ambil benda tu makan. Supaya benda hak reba-reba dah hari ni lah. Nah, reba-reba ke apa, apabila jadi darurah tu jadi ada peluang boleh. Kalau semata-mata nak pergi tu, maka tak boleh. Jadi ya, harta-harta ni ialah kalau waktu biasa ni boleh guna. Nah, maka dikatakan harta. Kalau waktu darurah baru boleh guna, hak tu tak ada nama harta. Iaitu termasuknya apabila seorang itu lapar, tak ada nak makan yang lain, nah, walau benda tu haram, termasuknya babi, termasuknya arak, kita kena minum, kita kena makan kerana nak jaga diri. Ayat Al-Quran kata, nah, wala tuhliku aidikum ilah tahluka, yang kamu capak diri kamu dalam kebinasaan. Lepas tu apabila kita tak makan, tak minum tu, bawa ada kita mati, maka dilarang kita. Apabila darurah tu boleh. Dalam bahasa fiqh kata ad-daruratu tubihul mahzurat, iaitu benda darurah ni, nah, hak tak boleh itu dulu tubihu haruh al-mahzurat, benda yang haram.
Bawa tika sampai waktu darurat sungguh walau benar tu halal tapi lebih peluang jadi halal pula. Tu maknanya dalam bahasa fiqh dia kata idza dhaqa ittas apabila sepik tu jadi luah. Bila sepik. Idza dhaqa bila sepik dah. Maka jadi luah sepik kan. Jadi nak mati lah. Kalau tak makan mati, maka ittas jadi luah. Begitu. Dalam fiqh ni ya ada hak tepat boleh, ada hak tepat tak boleh tapi tengok-tengok. Nah, ketika berubah hal kepada satu hal tu dia dihukum berubah juga. Dalam bahasa fiqh dia kata la tughayyiru la yunkarul ahkam bi tughayyiril azman. Jangan kita ingkar berubahnya hukum dengan sebab berubah masa. Jadi masa dulu tak boleh, jadi masa lah ni boleh. Ada juga aku tu nah. Masa dulu tak boleh benda ni. Tapi lah ni boleh apa? Berubah masa tu ada juga. Macam kita kata zaman dulu orang ngajar agama ni ulama sunnah tahrir sebab kewajipan kita kena sapa. Tapi bila zaman mutakhir ni ngajar Quran gapo maka dia kira kata masuk dalam perubahan tak serupa dulu. Dulu panggil manusia banyak mengajar dengan sukarela gapo dia tak ada kira. Tapi lah ni berubah masa duk mengajar duk sebab agama ni tak ada. Hingga nak makan pun tak ada. Maka kalau bakat tinggal di kerja belaka tak ada orang nak menguruskan agama, maka ulama kata kalau itu boleh kita nak ambil kawan yang perlu dalam hidup kita supaya nak hidup agama dengan melalui kita tu ajar mengajar. Kalau tak ada bakat berhenti habis. Tu ada ulama yang kata zulu tak boleh, lepas tu berubah. Berubah masa maka ada juga ubah hukum. Jadi muamalat ni maknanya hidup harian kita kena guna. Hak besar sekali ialah dalam hidup kita kena berjual beli. Apabila ada jual beli, ia ada khiyar. Apabila jual beli, ia ada salang. Apabila ada jual beli, ia ada apa dia? Ia ada riba. Tu. Rekeh mari dulu. Sikit-sikit sangat je benda tu lah. Sakut dengan harta. Apabila ada jual beli, ia ada khiyar, ada boleh nak pilih. Nak kata saya. Apabila jual beli, maka ia ada jual bising. Barang tak ada, duit ada. Dan apabila jual beli, ya ada juga ketika kita nak jual beli itu benda ni tak boleh lebih. Kena ada masa yang sama, kena serupa. Kalau tidak menjadi riba. Tu melalui sikit-sikit sangat. Melalui sikit sangat. Sebab tu mana perlu dalam hidup kita adalah kita kena reti hal ini supaya kita hidup kita dengan bermuamalat betul dan kena molek. Kena molek. Kita hak duk buat sok modah ni sakut dengan jual beli. Habis itu sakut jual beli ni kena jelas molek. Ada jual beli hak yang diharuskan, ada jual beli hak yang diharamkan. Kita mari tengok Jadi jual beli itu asal hukumnya adalah diharuskan sebab Allah Taala ayat Al-Quran kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan Allah Taala mengharamkan riba. Jadi kita tengok kata jual beli pun laba juga dan riba pun laba juga. Lalu orang musyrik kata sesungguhnya innamal bai'u mithlur riba. Hanya sesungguhnya jual beli itu serupa dengan riba juga. Sebab jual beli dia apa dia? Dia ambil laba. Lepas tu kata jual beli dengan lebih pun jadi riba. Lepas tu apa beza? Kalau kita jual dengan riba pun jadi riba dah. Penjual beli pun ada juga lebih maka jadi riba juga. Tak serupa. Kalau kita tengok kata dari segi hukum jual beli ni ia melalui barang. Adapun hak kita riba ni melalui tak ada barang dah. Pakai duit sama duit pun. Jadi yang tak ada akad perkara jadi itu setengah mubasyarah riba. Sebab tu setengah panggil muasasah atau tempat-tempat orang duk ada sakon tu lah. Ia pergi jual beli tu memang tak serupa dengan bank. Dia tak serupa dengan bank. Ni pun laba juga, ni pun laba juga. Tak ada beza ya kata. Tu maknanya orang tak kerti ayat ni dah. Sesungguhnya halal jual beli kerana melalui barang. Lebih dia melalui barang. Adapun kita gembik di bank tu, dia bahkan ambil duit maka tak ada barang apa bakal sen tu bakal ambil duit selalu. Jadi duit sama duit itu maka memanglah apabila lebih terjadi jadi riba. Sebab kita dengar hadis Nabi kata kullu qardin jarra manfa'atahu lil muqrid fa huwa riba. Tiap-tiap utang yang menarik manfaat kepada tuan utang jadi riba.
Supaya kita duk buat lah ni lah. Nah, cari canak ke atau kelak kereng ke. Kadang-kadang orang tu ke ambil sama banyak dak. Dia ambil bukan ambil bagai dak. Kalau ambil bagai tak laku lehal lagi. Ni dia duit sama duit. Kita ong dia. Kita ong dia payah duit kita tu. Dia ambil dah 100 kuk, 200 kuk. Dah ada 500 kuk. Maka tu jelas kata ambil duit dia kerana kita beri berhutang. Nah, lepas tu dia beri berhutang kita, lepas tu dia ambil laba. Duit lama gitu baik. Lepas tu dia beri kita dah boleh 5,000. Lepas tu baru kata kita bayar ke dia, orang ajak beri kita bayar 6,000, masalah 7,000. Tu jelas-jelas hutang yang menarik manfaat kepada tuan hutang, maka jadi riba lah. Waliyadzubillah, benda tu besar. Nah, tu riba jahiliah semua tu. Riba jahiliah. Jadi jual beli ni dihalalkan dan diharamkan riba. Agama Islam kita menggalakkan kita supaya berjual beli, tidak menggalakkan kita dalam bermuamalah dengan riba. Jadi apabila kita ada jual ya ada beli. Jadi kita tengok kata jual beli kita tukar suatu dengan suatu yang lain, tapi dengan redha, lepas tu dengan jalan takbid maknanya berkala. Saya jual benda ni tapi sebulan sebulan dia tu ya tak ada jual beli. Jual ni maknanya kita jual barang dengan barang. Lepas tu dengan jalan redha serta berpanjang ni. Tak ada kata panggil masa-masa tertentu dak. Jadi kena ada orang beli, kena ada orang jual. Orang jual bahasa Arab kata baik, orang jual. Orang bawa barang kereta lemah je itik lah. Dan orang beli, orang bayar yang kedua tu. Jadi dua-dua tu kena ada. Lepas tu apabila ada orang beli, ada orang jual, kena ada apa? Kena ada duit. Bila orang beli ada duit. Bila orang jual kena ada barang. Bahasa Arab kata mabik. Mana bahasa Melayu kata benda yang jual tu apa dia. Lepas tu duit. Duit tu barang yang nak beli. Lepas tu yang tiganya sirah. Apabila kita nak jual beli kena ada ni. Kena ada orang beli, kena ada orang jual, kena ada barang, kena ada duit, lepas tu kena ada sirah. 4-5 perkara tu ikut dalam amalat terlebih dah tu. Lepas tu tiap-tiap hak yang nak jual nak beli tu ya ada pula. Ya ada syarat-syarat dia. Gapo dia syarat-syarat dia. Jadi orang nak jual nak beli bahasa Arab kata akidan, orang yang akad. Akidan ni maknanya orang akad. Maksudnya orang jual, masuk orang beli. Gapo dia syarat-syarat orang yang nak jual nak beli tu kita tengok kata. Pertamanya, syarat orang nak jual nak beli tu bahasa Arab kata kena orang jaizatut tasarruf. Kena orang tu boleh serah kepada dia tu perbelanjaan. Orang boleh nak kontrol harta, orang boleh beri hancakan harta lah. Kalau orang tu tak siapa balut ni tip hawak, maka tak boleh nak mengerti harta dia lagi. Supaya tu ayat lain kata orang nak beli, orang nak jual tu ingat molek. Pada orang-orang wah jual wah beli tu. Pertamanya nak orang yang panggil boleh mengerti harta tu dah. Sebab apa? Sebab tu ayat lain kata kalau orang tak siapa panggil jaiz tasarruf boleh milik kereta lagi, ya tak boleh kita nak kita dia tu hidup beli hidup ke apa tak boleh. Tu ayat lain kata wa batalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Wabtalu, kamu kena uji, kamu kena tuksa dulu. Kena uji, kena terang. Siapa? Al-yatama, anak yatim. Siapa anak yatim tu? Orang yang tak siapa balik. Orang lepas balik tak nama yatim dah. Apabila kamu nak uji harta kepada anak yang siapa balik, sebagai anak yatim dulu tu, mungkin kena uji dia dulu. Apabila siapa umur al-nikah ni apabila siapa balik. Fa in anastum minhum rushdan, apabila kamu tengok kata dia cidik, fadfa'u ilmu, boleh uji harta dia. Kalau dia tak cidik, kamu tak boleh harta. Ayat ni royak kata sesungguhnya kamu nak beri harta supaya dia tu mari dok beri hancakan atau nak guna tu, kena apa dia? Kena orang tu ada rushdan. Apa dia? Ada rushdan cidik, apa dia siapa balik. Jadi pertamanya kena balik dulu lah. Kalau tak balik tak boleh. Nak uji dia tak sah, nak pergi beli, nak pergi jual tak boleh.
Sini ulama mari duk kecek ni kata bagaimana kamu tu serah duit harta kepada anak kamu pergi beli kok kedai kepada dia. Nah, sah ke tak sah? Ulama dah bincang banyak. Dia kata kalau lah turut mazhab Syafi'i rahimahullah taala, Imam Nawawi sebut dalam kitabnya tak sah kamu tu beri kepada anak pergi beli. Nah, sebab apa anak pun tak ada balik lagi. Tu riwayat kata bila siapa balik, pas pergi beri belum ada balik. Nah, mazhab Syafi'i kata tak boleh. Kerana orang yang tak balik akal tak sepenuh, lepas tak sepenuhnya beli ikut dia. Nah, jadi kita kata memang kita kadang-kadang kita muih kat anak kita ke beli kena tipu sebab ia tak ada sepenuh oleh lagi. Hanya jadi boleh kita ambil pendapat setengah mazhab. Nah, setengah dia kata diluluskan jual beli itu walaupun kanak-kanak tapi syarat ni ia ada tamyiz. Tamyiz mana boleh beza, cidik dah lah. Ni pokok dia tahu dah. Nah, kata hak ni pokok-pokok nah akan luluh hak dia beli tapi syaratnya kena apa? Kena orang tua tu izin. Mungkin beli. Nah, barulah jadi sah. Kalau kita turut mazhab Syafi'i kita ketaklah sini. Zahir ayat kalau ayat kata mana? Wa batalul yatama. Hei wali-wali, apabila kamu nak beri harta kepada anak kamu. Nah, atau orang yang jadi wali kepada anak yatim. Boleh siapa umur 15 tu, kamu nak bui mu tengok dia cidik ke tak cidik. Siapa 15 dulu. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u boleh bui. Kalau tak siapa 15 kamu tak boleh bui. Lebih satunya nak umur 15, yang kedua cidik. Kalau siapa 15 bodoh gila, ada tak jadi ikut keren tak boleh betul lah. Nah, jadi dua syarat. Hanya mazhab Syafi'i dia ketat sangat sini. Nah, dia tak bui kalau anak tak siapa balik. Hanya setengah mazhab lain kata tak apa kalau budak tamyiz tu tak apa. Nah, apabila orang tua izin pada dia suruh tasarruf. Dia kata tak apa dah beli tak apa dah. Maka suluhlah akan jual beli itu. Sebab tu kita kata tak boleh. Kalau kita kena pergi mazhab Syafi'i. Tu ya ketat sikit. Nah, sebab tu kalau capu. Nah. Tu kita kena beringat kepada orang yang nak beri kepada anak-anak. Nah, hanya kita ikut. Nah, kita ikut setengah pendapat boleh. Dan orang yang nak jual beli itu kita jual barang kita, jangan jual orang lain. Nah, atau izin pada kita. Tolong jual terosak kita kedai tak ada duit, apa boleh jual. Adapun orang tak izin kita, nah bukan hak kita, ambil kereta remo tu remo pergi jual. Tu panggil benda tak ada dalam milik kita. Atau milik kita dari segi orang apa dia? Dari segi orang panggil tangan kita. Apa kita curi orang? Sungguh perkara itu tidak boleh kita jual beli. Nah, dan termasuknya benda-benda yang lain lagi tidak ada orang mari paksa. Lah pun kena jual. Nah, kalau tak jual maka kena panggil ku dan sebagainya itu tidak boleh. Tu syarat bagi orang nak jual dan nak beli. Dan antara syarat penting juga iaitu yang keduanya benda hak kita akad. Duit dua dengan apa ni? Duit dua dengan barang. Duit dua dengan barang. Nah, duit dengan barang. Jadi belah balik orang jual ada barang, belah balik beli ada duit. Lepas tu orang yang ada barang tu syarat pertamanya selain pada dia tu milik barang tu, nah kepada tuan yang ada, ia tu boleh serah kepada orang yang nak beli tadi. Sebab tu tidak sah seseorang nak jual burung tak tahu. Nah, jadi ketika nak tu boleh make dak tak tahu. Nah, hak tak jelas. Tak jelas. Jadi benda yang kita nak jual ni benda tu kuasa kita nak serah kepada tuan. Kalau dah kita tak kuasa nak serah kepada tuan maka tidak boleh. Lepas tu kena jelas. Nah, tak ada tipu lah. Jual air, jual ikan dalam kolam ni banyak dia kata. Orang tu buka akan tempat jalan, lepas tu dia pergi ikan siap dah. Payah ikan siap dah tu dia siapa yang masuk seje maka kena bayar yang ni. Tu panggil supaya jual beli dah tu. Nah, saya jual ikan dalam kubur. Harganya 100 je. Boleh seekor. Kalau boleh 10 ekor. Tu Nabi SAW kata, "Naha ambil ilgharar." Nabi tegah jual besing, tak tahu kata boleh ke tak boleh. Tipulah, tipu. Pegang ni kena tak kena. Ngai boleh tak boleh. Tu kadang-kadang manusia tu bukan sedikit juga. Nak buat dalam keadaan mata itu. Tapi sungguhnya kalau tersebut tu tak jelas, tak maklum. Nah, maka tak boleh. Benda tak maklum tak boleh. Sebab tu dia kena jual ni kena maklum. Nah, syarat bahawa adalah benda yang kita nak jual tu kena maklum molek. Kalau tanah berapa pitu. Nah, duk tu mana? Royak. Royak dengan jelas. Kalau tak jelas tu bawa kepada panggil tipu, bawa kepada perbalahan. Bawa ke balahan.
Benda-benda kita jual tu ialah syaratnya ialah benda hak harus benda boleh kita manfaat, harus kita manfaat. Kadang-kadang benda tu sikit dah, tapi tak boleh manfaat, pemucuk dan tanah sedia stoko, maka tak boleh manfaat. Walaupun benda tu molek tapi tak ada manfaat. Dia tidak halus juga. Dan di antara benda kita nak jual tu juga kena bersih, jangan najis. Nah, jangan najis. Kalau najis tak boleh. Syafi'i rahimahullah taala dia kata siapa jual barang najis tidak sah. Tapi mazhab Abu Hanifah dia kata sah kalau benda tu dapat manfaat. Tak ada payah apa dah. Hak ni bab tu duk jual najis kadang-kadang tu. Ambil pendapat mana? Pendapat bukan Syafi'i saja, pendapat orang yang mazhab yang lain dah. Dan benda-benda tersebut tu mana kita jelas molek kata kena bersih, lepas tu kena maklum duit sepatutnya juga. Semua ni benda-benda hak syarak jaga tu nak jaga. Kadang-kadang manusia buat mudah-mudah. Upahnya mana? Tak apa, kita bakal mudah-mudah sama kita. Jadi tak ada royak dengan jelas. Jadi syarak lari. Syarat lari. Apabila kamu nak upah, apabila kamu nak beli, apabila kamu nak jual, kena jelas. Ayakuna makluman, kamu kena maklum. Berapa dan tu mana dan lagu mana kena jelas. Sebab tu maklum dengan bahawa kita tengok. Tengok benda tu. Atau kita boleh sifat. Nyok tu supaya tak tengok supaya tengok. Supaya tak siwi dibalah tu ya. Benda ni ya sakut muamalat ni ya sakut dengan harta. Sakut dengan harta tu ya kena jelas. Apabila tak jelas tu bawa kepada perbalahan. Dan kita mari tengok kata apabila kita telah jual beli dah, lepas tu ya ada selaginya sirah. Sirah ni ialah apa dia sirah? Aku jual ijab dengan qabul. Ijab dengan qabul ni maknanya ialah hak ni kata aku jual, hak ni kata aku beli. Hanya dalam mazhab Syafi'i rahimallahu taala ni dia kata jual tu kena ada lafaz yang jelas. Aku jual aku beli. Sebab tu orang tua kita aku jual aku beli. Tak ada kata kita duit lepas tu ambil barang tak. Kena ada lafaz jual. Hanya dalam mazhab Syafi'i katakan benda halus tu tak apa. Kalau benda besar tak boleh. Benda besar tak boleh, kena ada akad jual beli. Tu banyak kita tengok kata dunia ni jagalah. Tapi jumhur ulama mengatakan bahawa kalau tak berlafaz pun boleh juga dengan namanya jual mu'atak. Jual mu'atak ni ialah jual passing beri aku ambil. Awak apa kena lafaz tu? Awak apa kena berlafaz? Kerana berlafaz ni ialah salah satu daripada nak menunjuk kata redha. La ta'kul amwalakum bainakum bil batil. Soalan. Lepas tu yang keduanya illa an takuna tijarata ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Dan soal lagi tu riwayat kata illa an takuna tijaratan antaradin. Apabila kamu ada perniagaan sama kamu kena redha-mereda. Par redha-mereda ni benda hak dalil. Redha-mereda benda hak dalil, bukan benda hak luar dak. Lepas tu nak tahu kata ya redha benda dalil kena berlafaz. Kena berlafaz. Tu dia kata kena berlafaz baru nyata dan jelas bahawa seseorang itu nak sungguh hak dia jual dan orang nak beli sungguh. Tapi dalam hal tu jumhur ulama kata ia ada mari meneliti berapa kelakuan hak Nabi sendiri dan kelakuan sahabat-sahabat ni. Dia kata jangan nak temu kata lafaz tu aku beli aku jual dia kerana sahabat-sahabat berpanjangnya masa. Berarti mereka itu beli dalam keadaan begitu, maka dengan perbuatan itulah yang tak ada iktiraf, yang tak ada ingkar, yang tak ada partisip itu menunjuk kata redha dah dia kata. Jadi wala tak kata pun. Lepas tu hak ni ambil wala dia tak kata pun, tapi dia kata menunjuk kata dia tu tak ada kata tak sedap, dia kata nak. Kalau dia tak sedap jawab selalu. Tu sebab tu dia kata dia haruskan seseorang itu berjual beli dengan cara mu'atak. Dalam waktu tu pun ulama Syafi'i ihtiyat kalau benda besar mungkin ada akad jual beli. Sebab apa? Kadang-kadang dia nak rojok kelik rojok kelik jual tanah, jual gapo ni, dia beli juga kalau tak sanya molek. Baru kata nampak naik aku kira tak ada akad jual beli lagi tadi. Aku nak ambil kelik kan pasal labor ni kan orang tawar lebih pada tu ni ambil kelik kan no. Dia pun tak akad jual beli sekali. Sebab tu dalam undang-undang hak qadhi qudah ni kena jelas. Bagi ngadu pada tok qadhi tu, qadhi nak ambil putusan ke mana. Dia kena buat satu lat mana lah. Satu undang-undang kata nak ambil ni pendapat ni. Benda besar kena akad jual beli. Takut apa? Takut satu hari baru kata nak mahal klik bagi dah ke tawar mahal. Klik mai
kita nak ambil kelik kan tadi tak ada akad jual beli. Kalau nak ambil pendapat jumhur kata buat atau mu'atta. Kalau nak ambil pendapat hak Syafi'i kata benar besar-besar kena akad jual beli kena soreh bermulai sebab kalau tidak jadi nak memutuskan dalam hakim tu jadi susah. Nah, tu benda-benda yang berlaku dan ada juga lah ni hak pelik lagi nya tak ada akad jual beli dak. Tuai pun tak ada, kita pergi sore ada beli sore. Lepas tu orang duduk tunggu tu kayak manusia dak. Kalau jual kotak tahu. Nah, kalau ke Mekah jumpa. Nampak jumpa kotak Pepsi, kotak apa? Ikut gapo-gapo kadang-kadang ya tak siap dah cat ni harganya ni lah. Lepas tu kita pergi Allah duit. Hanya sekali apa bak pada kita. Apa hukum tu dia kata? Nah, ulama kata sesungguhnya menepati ia sebagai orang yang jual. Sesungguhnya menepati ia orang jual. Nah, orang yang ambil menepati orang yang membeli. Jadi kata ada dalam fiqh ni kata harus juga. Nah, walaupun satu sudut orang yang beli tu ya. Orang beli hak ada, orang jual tu tak ada. Tapi ia yaku maqamal bai'. Bahasa Arab kata ia menduduki tempat supaya orang jual juga. Nah, walau ia tak kata tapi ia mari buat supaya orang duk jual. Sebab tu mana ulama tu mari memberi kata perbuatan tersebut adalah harus. Bukan pasti kena kata aku jual, aku beli dak. Nah, kalau kita tengok dalam fiqh mazhab Syafi'i ni ya halus nah. Sebab tu ya boleh apabila jadi tu nak boleh ambil kelik jadi kalau tak ada syubhat dah boleh nak hantar kelik boleh nak gapo. Lepas tu berlakunya syubhat kalau ada menurut pendapat setengah tu tak ada jual beli ni bawa kepada makan benda hak yang tak molek lah. Nah, kan ada reda tak reda kita beli. Sebab tu ulama kata perkara ni adalah berlaku pada zaman dah tidak ada orang iktiraf. Maka jual mu'atta dibilangkan sebagai jualan yang sah juga, bukan pasti kena berlafaz. Itu perkara yang benda yang bersangkut dengan jual. Dan di antara benda hak penting juga dalam kita jual beli iaitu syarat. Syarat. Ada syarat tu dalam jual beli. Nah, ada syaratnya sahih. Ada syarat dalam jual beli syarat panggil fasid. Ada syarat mufsid dalam fiqh tanah. Syarat fasid ni, syarat sahih ni, gapo dia syarat sahih dalam jual beli? Nah, ulama buat bandingnya dia kata apabila kita jual, nah apabila ada orang beli maka muktada akad jual beli itu jadi milik kita selalu dah. Apabila akad jual beli jadi akad milik kita selalu. Akad milik lagu mana? Dia boleh nak guna. Kalulah mung dia tak syarat. Kalulah mung nak beli boleh. Tapi syarat mung kena naik diri. Tak ada apa lah. Syarat kamu nak beli boleh. Syaratnya ialah kamu kena bawa kereta ni. Tu panggil munafaat. Munafaat bagai tu boleh pada kita tu syarat tak ada berlaga dengan muqtada apa. Muqtada ni maknanya tabiat orang beli yang nak kepada barang. Nah, tabiat orang jual yang nak barang dia tu boleh jual. Lepas tu kita tak syarat. Syarat tu tak ada punah bagi muqtada akad, bagi akad. Syaratnya dia boleh guna, tak ada apa. Syarat mu nak boleh, tapi mu kena ada saksi. Tak ada apa tu. Nah, panggil syarat yang tak ada punah, syarat sahih. Kalau mu nak beli serai boleh, tapi syarat kamu kena ada kafil. Kamu kena ada orang jamin. Nah, lepas tu kalau tak bagi jamin, boleh kita tak sejual, tapi kalau kita nak reda kata tak apa, mu tak bagi jamin tak apa, boleh. Atau panggil syarat tu syarat yang tak ada berlaga dengan muqtada akad. Jadi muqtada akad tu lagu tu molek untuk nak takkid kepada jual beli. Dan syarat yang keduanya syarat fasid. Nah, syarat fasid mana syarat fasid? Syarat fasid ni demo boleh beli kereta kita. Tapi jangan we naik anak demo. Demo boleh beli kereta kita, tapi syarat demo jangan bawa pergi kedai tu. Nah, jadi tak ada apa. Akad tu sahih, tapi syarat tu fasid. Bawa tak boleh, kita tak kena pakai syarat tu. Nah, dan hal yang tiganya, nah, iaitu syarat mufsidah. Syarat mufsidah. Syarat mufsidah ni beratlah. Lagu mana syarat mufsidah? Jadi syarat mufsidah ni ia hipung. Demo beli dah. Nah, syaratnya demo kena pergi hantar rumah kita, lepas dah rumah kita tu demo kena pergi perakok, lepas rumah perakok demo kena jamin pula. Tak harap kalau punah. Tu panggil syarat memfasidkan, jual beli pun tak pakai dan syarat pun tak pakai. Nah, sebab ia banyak dah. Ia banyak dah. Atau kita kata syarat yang hak orang duduk buat learning. Nah, kadang-kadang demo buat boleh 10 orang. Tak boleh lagi.
akan apa markah, kena cari pula 20 orang. Bohong ni tak boleh lagi kena cari. Tu syarat banyak-banyak tu. Syarat banyak. Demo nak jual barang ke nah, harganya ni ke demo nak ambil benda yang lain dalam barang tu. Ya kena maklum. Nah, supaya kita kata saya nak jual kereta ni syarat demo gada umur demo saya, syarat demo jual umur. Jadi syarat ni pergi harga 1,000 ni syarat kereta ke syarat umur tu. Jadi banyak-banyak syarat tu panggil menepati akan bawa pada punah yang tak maklum. Dalam kita nak jual kena maklum ni. Hak makna barang ni kereta nyok ni ke sakut dengan rumah tu kan tak? Sebab tu ulama kata syarat tu adalah fasik. Nah, kita ingat molek. Nah, kalau kita nak jual beli, nampak orang panggil network marketing kita, network lah ni panggil ada cabai-cabai dia banyak dah. Tok syarat ni kita ingat. Nah, aku masuk lehat syarat mufsid. Kalau syarat fasik tak apa boleh guna lagi. Syarat mufsid ni dia tok banyak syarat dengan kai banyak dah. Nah, maka tok dengan kai syarat banyak bawa pada tak maklum. Kalau tak maklum tu jadi majhul. Kalau majhul tu belaga dengan syarat-syarat yang kita sebut tadi. Benda hak kita nak jual kena maklum. Paling bo kata dia tok syarat banyak-banyak bawa ada tak maklum. Kalau tak maklum jadi batil. Kalau batil kena mukat jual beli tu. Tu benda-benda yang patut kita tahu dalam kita berjual beli nah. Nak tok syarat pun tengok. Syarat sahih boleh guna, syarat fasik pakai lagi jual beli tapi tak pakai syarat. Tapi syarat mufsid tu jual beli pun tak pakai dan barang pun tak boleh bertaamul dengan dia pakai batal tu. Itulah lebih kurang lah kita mari gaduh dengan syarat-syarat jual beli kita dan rukun jual beli insya-Allah. Seterusnya kita akan royak mengenai gapo kata jual beli hak dilarang dalam fiqh Islam atau al-bunyu al-muharramah. Perkara yang diharam berjual beli dengan dia dan ta'amul muamalah hak haram dalam kita berjual beli insya-Allah. Buat seterusnya untuk ini qada ini dulu nah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa afawwidu amri Allah wa sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.